Kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, baru-baru ini kecoh di media sosial yang mana seorang artis telah mencicip satu tweet yang mempersoalkan tentang penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar sekolah di Terengganu yang dikhususkan pada waktu itu, mungkin di keseluruhan negara. Jadi dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini, kita nak juga nak mengupas tentang isu bagaimana penerimaan anak-anak dalam mata pelajaran bahasa Inggeris ini. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu kita, Profesor Dr. Zuraidah Mohamed Don, iaitu pengerusi Majlis Penarafan Standard dan Kualiti Bahasa Inggeris. Kita akan berbincang mengenai berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, cabaran anak bangsa dalam era globalisasi. Baiklah Prof, tadi saya buka dengan kita punya slot ini dengan satu cicipan seorang artis tweet. Ada dua pandangan terhadap tweet tersebut. Pertama adalah, adakah ia kelemahan sistem pendidikan kita sehingga tidak mampu untuk membentuk anak-anak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris, sehingga menjawab soalan yang asas pun tidak boleh. Tidak boleh. Ataupun yang keduanya, adakah kelemahan anak-anak kita dalam menerima pendidikan bahasa Inggeris tersebut? Apa pandangan Prof terhadap situasi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dan saya juga ingin mengucap terima kasih kepada tweet itu, sebabnya yang menyebabkan kita berfokus pada bahasa Inggeris. Adakah yang dua persoalan yang kita timbulkan tadi ya, adakah sistem kita yang patut dipersalahkan atau pelajar kita yang patut dipersalahkan? Bagi saya ya, kedua-duanya tidak patut dipersalahkan, sebabnya itu memang jadi lumrah hidup. Apa yang kita lakukan ada, bila kita lihat semula, ada kelemahan apa yang kita lakukan, sama ada diri kita sendiri ataupun sistem itu. Yang lebih baik bagi kita semua ialah menuju ke hadapan. Maksud melihat sistem pendidikan kita ini sebagai satu cara untuk kita memperbaikinya. Sebab dalam mana-mana sistem tidak ada yang kita kata perfect. Kesempurnaan itu hanya Allah ya. Tidak ada kesempurnaan. Apa yang kita perlu lihat ialah apakah kekuatan sistem pendidikan kita dan apa pula kelemahan. Yang pentingnya sekarang ini adalah dunia globalisasi. Bukan masa zaman saya dulu. Masa zaman saya dulu, dunia itu kecil. Saya dilahirkan di Kelantan, di Pasir Putih Kelantan. Dunia saya kecil. Hanya Kelantan sahaja. Itu pun Pasir Putih, lepas tu Kota Baru. Dunia kecil. Dan masa itu kita tidak ada internet, tidak ada semua ini. Tapi dunia sekarang ini luas. Jadi persoalannya sekarang, adakah kita masih lagi berpegang kepada sistem pendidikan yang zaman-zaman dulu, masa saya muda-muda dulu, ataupun perlukah kita ke hadapan? Itu persoalan pertama ya. Dan itu penting sebab saya akan menerangkan secara terperinci apa yang kerajaan lakukan, terutama sekali Kementerian Pendidikan Malaysia yang lakukan untuk membantu pelajar kita ini menghadapi cabaran ini, cabaran ke abad ke-21. Kedua, yang penting yang tadi ya, tentang pelajar kita itu sendiri. Adakah pelajar kita itu lemah, tidak boleh bercakap? Adakah bila kita lihat mereka tidak boleh bercakap bahasa Inggeris, itu maknanya mereka tidak boleh? Adakah perlu kita mengatakan kenapa bahasa Inggeris mereka itu teruk sangat? Kenapa begini? Sepatutnya kita tengok ke hadapan. Ya, kita lihat penguasaan bahasa Inggeris mereka tidak baik, tidak elok. Maka apa kita boleh lakukan ya sebagai ibu bapa, sebagai community dalam di mana sekolah itu terletak, dan juga sebagai guru dan saya sebagai orang yang telah pencen, bagaimana kita boleh membantu pelajar-pelajar kita itu supaya mereka boleh selesa ya. Yang penting selesa berbahasa Inggeris. Selesa belajar. Selesa belajar, selesa menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa. Walaupun mereka tidak fasih bahasa Inggeris, tapi mereka selesa menggunakannya. Itu yang kalau penting. kita imbas sejarah, pada tahun 2003 kita telah laksanakan dasar pengajaran dan juga pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris untuk memperkasakan bahasa Inggeris. Pada tahun
tahun 2019 kita gantikan dengan dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Dan juga pada tahun 2015 kita adakan program Dwi Bahasa juga untuk memartabatkan bahasa Inggeris dan juga memperkukuhkan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar. Jadi di mana status quo penggunaan bahasa Inggeris kita di kalangan pelajar pada ketika ini, Prof? Okey. Sebenarnya penggunaan bahasa Inggeris, kita kata kita ni orang Malaysia. Ya, itu penting ya. Itu MBI itu penting. Kita orang Malaysia. Jadi bahasa kita sememangnya bahasa Melayu ya, bahasa Malaysia, sebab kita itu adalah kita punya nasional, identiti nasional kita. Tapi kita ni sebenarnya jika kita hendak membangunkan negara kita, memperkenalkan bahasa Malaysia itu sendiri, kita perlu boleh betul-betul dalam bahasa yang dilihat sebagai bahasa global. Itu penting ya. Terutama sekali bagi anak-anak kita ya yang di kampung tu, di mana mereka tidak terdapat dalam persekitaran mereka, tidak ada bahasa Inggeris. Jadi perlu kita memperkukuhkan bahasa Inggeris. Tetapi perlu ada balance, kita kata balance. Maknanya bagaimana kita meneruskan mengagungkan bahasa Melayu kita, tetapi pada masa yang sama memperkukuh ke bahasa Inggeris. Tidak bermaksud sesiapa yang boleh bercakap bahasa Inggeris itu tidak sayang ke bahasa Malaysia. Ya, sebab sayang itu datang dari hati ya. Dari perbuatan kita, bukan hanya kata-kata ya. Bagi perbuatan kita, adakah kita ini betul-betul nak membantu rakyat kita memperoleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga mempertahankan keagungan bahasa Melayu kita, bukan hanya sebutan saja. Perlu kita buat. Misalnya kalau kita betul-betul nak memperkukuhkan bahasa Melayu, memperagungkan bahasa, memperkukuhkan bahasa Malaysia, kedua-duanya perlu ada strategi-strategi tertentu. Mesti ada strategi-strategi tertentu supaya bahasa Melayu itu jati diri kita. Bahasa Inggeris itu adalah kita memperalatkan ya. Memperalatkan, ini kawan saya sendiri yang menggunakan, memperalatkan bahasa Inggeris untuk membangun diri kita, bukan saja kita tapi membangun negara kita, membangun anak bangsa kita. Tetapi kita berpegang teguh kepada bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, iaitu bahasa jiwa bangsa kita. Betul. Bahasa jiwa bangsa, tetapi kita perlu sedar kepentingan bahasa Inggeris ini adalah bahasa global. Bahasa terutamanya dalam dunia teknologi moden ini yang semua negara menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara. Cuma apabila kita berbicara mengenai kebolehan seseorang itu bercakap dan juga bertutur dalam bahasa Inggeris, kajian telah membuktikan bahawa orang yang boleh bertutur dalam bahasa Inggeris sedari kecil lagi adalah orang yang berfikir dalam bahasa Inggeris. Orang yang berfikir dalam bahasa Melayu, kemahirannya lebih kepada bahasa Melayu. Jadi persoalannya, ya, kalau anak-anak di bandar ini memang terdedah dengan bahasa Inggeris, penggunaannya dengan bahasa Inggeris, ibu bapanya orang yang profesional dan sebagainya, tetapi orang yang berada di luar bandar kebanyakannya masih lagi bertutur dalam bahasa nasional, iaitu bahasa Melayu, dan mereka tidak mampu, mungkin tidak lagi boleh untuk berfikir dalam bahasa Inggeris. Justru mereka tidak boleh mengeluarkan kata-kata bahasa Inggeris itu dengan jelas dan dengan orang kata lancar di mulut. Bagaimana? Ya. Itu kalau kita cakap pasal kanak-kanak ya. Kita biarkan kanak-kanak itu berfikir dalam bahasa mana-mana yang mereka rasa selesa. Katakanlah kanak-kanak itu macam saya sini, kata kita orang Kelantan ya. Kata di Kelantan tu, kata kanak-kanak tu berumur 6 tahun. Bahasa percakapannya dialek Kelantan. Mungkin dia berfikir dalam bahasa Kelantan atau bahasa Melayu, kita tak tahu, tapi nak disebut, nak dihasilkan dalam bahasa Inggeris. Yang penting kita macam ni. Bila kita bertutur, kita perlu membiarkan anak-anak kita itu bertutur. Jangan dipaksa mereka, you kena fikir dalam bahasa Inggeris baru you boleh bercakap bahasa Inggeris. Itu bagi kita yang dah besar ya, yang mature, sudah berfikiran kuat, the cognitive development dah tinggi dan sebagainya. Tapi kanak-kanak adalah kanak-kanak ya. Kalau kita lihat kanak-kanak kecil, anak-anak kita, dia bercakap ikut suka hati. Kadang dia tak bercakap pun, dia buat bunyi je. Tapi ibu faham. Itu bagi kanak-kanak ini, apa yang selesa bagi mereka, itu yang dihasilkan. Katakanlah dia kata, me, I, Ali. Tak salah. Sebabnya dia berkata bahawa dia tu adalah ahli. Apa perlu kita betulkan? Buat takat itu, mereka kecil, biar mereka bercakap. Sebabnya kalau kita setiap kali mereka bercakap, kita kata salah tu tak boleh. Tak. Macam kita dengan anak kita biarkan mereka bercakap. Kadang dia kata, dia tak sebut apa benda tu, dia tunjuk. Ni,
Sebab itu adalah dia punya cara untuk mempraktikkan menjadi manusia boleh bertutur dalam dunia yang baru sekarang ni bagi dia. Dan saya juga difahamkan Majlis Penarafan Standard dan Kualiti Bahasa Inggeris mewujudkan Common European Framework of Reference for Language CEFR untuk memperkasakan lagi bahasa Inggeris di kalangan pelajar, bukan saja pelajar, malah orang yang telah bekerja sekalipun terlibat dengan program ini. Mungkin boleh Profesor ceritakan sikit tentang program ini. Sebenarnya dipanggil the Common European Framework of Reference, lebih dikenali sebagai the CEFR. Sebenarnya bukan kepunyaan kita ya. Ini adalah rangka rujukan yang telah dihasilkan oleh pakar-pakar bahasa, bukan bahasa Inggeris, pakar-pakar bahasa asing, bahasa kedua dan bahasa asing di Eropah. Itu sebenarnya ya, dan mereka telah menghasilkan CFR ini selama 30 tahun ya, 30 tahun kajian bagaimana seseorang itu dapat belajar bahasa asing untuk berkomunikasi ya. Itu sebabnya di Eropah masa itu mereka banyak bahasa, jadi mereka macam Eropah, Itali, Perancis itu lain bahasanya. Jadi mereka perlulah menghasilkan satu rujukan supaya boleh menandakan apakah tahap-tahap penguasaan bahasa-bahasa asing ini. Jadi bila ini untuk para penonton semua ya, masa itu saya dilantik sebagai Chair ELSQC, kita panggil Majlis Penarafan Standard dan Kualiti Council. Saya menjadi pengerusi 2013 dan Majlis Penarafan Standard dan Kualiti Council ini telah ditugas untuk melihat CFR dan mengambilnya sebagai rangka rujukan untuk kita memperkasakan pembelajaran bahasa Inggeris di Malaysia. Itulah sebenarnya. Jadi dengan adanya CFR ini kita boleh letak sasaran ya. Itu penting. CFR ni orang kenal sebagainya adalah sasaran, menggunakan sasaran tahap kecekapan bahasa Inggeris. Itu dia terkenal. Ya. Jadi semoga itulah sebenarnya. Dengan apa yang kita usahakan ini, kita boleh mewujudkan masyarakat yang boleh bertutur dalam bahasa Inggeris, khususnya dalam dunia teknologi moden ini. Yang kita kejar adalah pembangunan dan juga kemajuan sesebuah negara. Terima kasih Profesor kerana sudi berkongsi tentang cabaran bahasa Inggeris, cabaran kita dalam era globalisasi.